ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di suara kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah lalu, di mana kita dah khatam buku tu tau. Saya pun lupa nak tanya Haji, kita nak belajar apa pula? What are we going to learn? Ada nak tanya apa-apa tak? Buka soalan je lah malam ni. Buku tu kita dah khatam itu ya. Last hari tu ialah muhasabah diri. Di mana saya telah simpulkan secara am lah daripada awal-awal bab dalam buku berkenaan berkaitan dengan amalan bangun tidur. Kemudian satu bab pada satu bab yang lain, one chapter into another, kita dah bincang lah. Bangun tidur, wudu, ya, istinja, kemudian qabliyah subuh, sembahyang subuh, wirid after subuh, kelebihan sembahyang di awal pagi termasuk duha, kemudian zuhur, ya, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, asar, qabliyah asar, ba'diyah asar, ya. Kita dah bincang tentang perihal sembahyang selepas asar, di mana ia termasuk dalam waktu yang dilarang. Kemudian maghrib, isyak, dan last hari itu ialah tentang qiyamul lail yang before last month ya. Okay, dah habis dah buku tuan, dah khatam ya. Tuan-tuan bolehlah beli buku tu di Shopee. Shopee ada jual buku tu. Simpan buat kenang-kenangan ya. Cuma buku yang ada dekat Shopee tu yang member beli di surau lain lah. Dia nipis sikit lah berbanding buku yang saya ada. Cetakan saya tu saya beli last 10 years. Yang baru ni dia agak nipis sikit kerana ada hadis yang dia dah buang dan dia tak taruh matan atau teks yang asal, dia hanya taruh terjemahan saja. That's why dia ringkas sikit lah. Tapi bolehlah tuan-tuan simpan dan saya plan nak ajar di sini sebenarnya fiqh kekeluargaan, fiqhul usrah. Boleh? Boleh Haji? Boleh aja ya. Di mana fiqh usrah ni pun satu fiqh yang menarik, di mana ia merujuk kepada dalam buku-buku hukum lah ya, merujuk kepada ahkamun nikah ataupun fiqhun nikah. Dulu kita panggil fiqhul munakahat, fiqh pernikahan. Tapi istilah yang baru ni banyak ulama-ulama kontemporer memanggilnya sebagai fiqhul usrah, fiqh kekeluargaan. Ya. Okey je. Tapi ia merujuk kepada hukum ahkam bagaimana ingin menguruskan rumah tangga. Ya, bermula daripada pernikahan lah, sampailah kepada penjagaan anak, ya, susuan dan seumpamanya. Dan saya plan nak baca buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Sarwat. Pasal buku tu kat internet famous juga. Di mana beliau adalah seorang ilmuwan daripada Indonesia dan dia ada buku-buku fiqh yang banyak. Saya tengok ada tak kurang daripada 17 buku fiqh yang dia karang, yang bertajuk Seri Fiqh Kehidupan. Ya, ada 17. Dan buku tu memang saya ada baca lah once a while. Memang saya dah lama ada buku tu, saya download. Setiap bab dia ada. Dia ada ibadat, dia ada muamalat, dia ada munakahat, dia ada jinayat, dia ada qada, dia ada al-libas wa zinah, ya, tata cara pemakaian dalam Islam dan perhiasan, ya. Dia ada fiqhul at'imah, the science of food and beverage, dia ada juga tentang makan minum ya. Saya ada ajar di dua tempat lah, satu di Masjid Ampang, satu di surau di Subang ya. Saya ajar fiqh pemakanan.
Walaupun saya tak pakai buku beliau lah, tapi saya ada rujuk juga. Pasal dia satu-satu ilmu tu agak menyeluruh dan mencakupi semua bab yang ada. Satu-satu buku tu almost 400 pages. Kita merangkumi semua lah ya. Dia ada siasat fiqh kenegaraan. Banyak isu-isu baru yang dimasukkan dalam buku beliau, yang menjadikan buku beliau tu agak relevan lah. Cuma biasalah buku Indonesia kan, sikit-sikit ada bahasa Indonesia lah yang kadang kita pun tak faham, tapi dalam konteks tu kita faham lah, tapi perkataan tu macam ganjil sikit lah. Biasalah Indonesia ya. Dan Indonesia ni tuan-tuan, kerana dia ikutkan berbanding dengan negara kita, dia lagi maju ya. Tuan tengok buku-buku lama kan, kadang-kadang Indonesia dia terjemah dulu berbanding kita ya. Saya dulu-dulu pun kalau saya beli banyak buku Indonesia cerita 15-20 tahun lepas kan. Contoh buku Zikir Nawawi. Dulu Malaysia mana ada translation? Tak ada. Ya. Saya ada pun cetakan yang entah tahun bila, 80-an kot, yang Indonesia. Saya beli RM70, kulit kuning tebal. Buku tu tak tahu saya buang kat mana lah. Tapi pekat awal dulu saya beli buku tu dan saya baca. Ya, untuk buat rujukan lah Indonesia. Tapi sekarang Malaysia berlambat lah yang dah translate kan. Ya, kerana sana saya tak tahulah macam mana peraturan dia. Tapi dari sudut buku-buku ilmu sana, saya nampaklah lebih majulah berbanding kita. Hatta terjemahan pun. Terjemahan kan, dia banyak terjemahkan buku-buku agama. Kat internet pun sebenarnya banyak buku-buku Indonesia. Banyak sangat. Hatta dia ada laman web www.pdf.com. Sebahagian besar daripada buku-buku Indonesia yang diterjemahkan daripada buku Arab lah. Ya. Bagus lah dia orang buat kerja kan. Mungkin dia buat ikhlas kerana Allah kot. Ya. Kadang-kadang saya yang Arab pun ada, yang translation pun ada, tapi yang Indon punya. Pasal Melayu tak ada. Contoh saya ada buku Fatwa Muamalat Saudi. Ada 3 jilid kan. Kita mana ada terjemahan. Tapi Indonesia ada terjemahan. Sebab tu kalau orang tanya, hatta dalam grup saya muamalat pun, yalah bila bahasa Indo ni, dia terjemah tu macam kita tak faham sikit. Saya cari dalam yang Arab punya tu, baru kita faham. Tengok teks Arab baru kita faham. Ya. Baik. Dan termasuk juga fiqhun nikah atau fiqhul usrah, ada fiqh kekeluargaan. Yang mana sebahagian besar daripadanya merujuk pada fiqh menakahat lah. Walau bagaimanapun adalah isu baru yang dibahaskan, kerana Syekh Ahmad Sarawak ni ulama kontemporer, dia ulama yang terkemudian. Dan memang tidak boleh tidak tuan-tuan, bila kita belajar ahkam, of course yang melibatkan amalan kan, ibadat, muamalat, munakahat bahkan, dia mesti disaring dengan buku-buku terkini lah, kerana banyak isu baru yang dulu tidak ada. Kalau ada pun dia tak diangkat lah, tapi hari ni dia jadi famous balik kan, jadi dia bahas balik lah. Banyak isu baru tuan-tuan. Memang kita kena semak. Contoh kalau kita kata kan, kalau dulu-dulu jual mani haiwan haram. Kita tengok buku-buku fiqh yang lama lah kan. Pasal apa haram? Pasal Nabi larang. Ya. Banyak hadis Nabi larang jual mani haiwan. Nahan Nabi an dirabil jamal. Kata Jabir, Nasab Bukhari atau Muslim, Nabi larang jual beli mani haiwan. Atau dari riwayat yang lain disebut sebagai asabil fahli, jual mani yang ada dalam badan haiwan tu lah. Maknanya kita sewa haiwan tu sebulan 2 bulan untuk dia, ya, apa nama, untuk dia ni lah, untuk dia dia ada beberapa cara lah. Pertama, mungkin dia beli untuk satu tempoh-tempoh tertentu. Dia beli 2 bulan je. 2 bulan dia dia letaklah kambing tu ke unta tu ke dekat untuk jantan dia ambil, sebab dia nak mani tu kan. Jadi dia beli 2 bulan aja. 2 bulan dia apa? Susah nak cakap. Dia letak dekat kandang dia tu. Jadi dia buntingkan lah unta-unta perempuan, unta betina yang dia ada tu. After 2 months bagi balik. Kira lah berapa ekor dia buntingkan. Dia buntingkan 5 ekor. Mengandung unta betina 5 ekor. 5 ekor kira lah. Seekor 1,000 contohnya. 1,000 darham.
Ya. Bayar. Tengok berapa yang dia buntingkan. Itu tertakluk kepada jual beli mani haiwan. Memanglah dia tak ambil mani haiwan tu pergi beli. Tak, dia beli mani haiwan yang ada dalam haiwan tu dengan cara haiwan tu dia buntingkan haiwan-haiwan dia yang ada. Jadi dia beli untuk satu-satu tempoh tertentu. Ya tak? Dan boleh jadi dia sewakan. Tak kisahlah nak beli ke nak sewa. Ala kulli hal, dia bayarlah di atas air mani haiwan yang dia buntingkan unta tu. Itu dilarang. Dia panggil dirabul jamal. Kalau kita baca buku fiqh lama, haram lah sebab hadis Nabi memang dia bilang. Bahkan memang ada dalam slot harta-harta yang haram ataupun jual beli yang dilarang ialah harta dalam slot jual beli yang dilarang ialah jual beli mani haiwan. Dia panggil bi' asabil fahli ataupun bi' dirabil jamal. Memang tak boleh lah kan. Tapi kalau kita tengok hari ni harus. Pasal apa harus? Yang latest ni kan. Fatwa wilayah kata harus. Dunia pakai harus. Pasal apa harus? Sebab sekarang ni ada cara baru. Memang dia tarik money tu keluar, baru dia jual. Itu yang harus. Kalau kita ikut cara lama, haram lah. Ambil lembu, ambil unta, ambil kambing, bagi dia buntingkan. Bayar. Itu tak boleh. Tapi kalau money tu boleh dikeluarkan, jual secara separate, mafsul dia panggil, maka harus. Itu kita nak tengok. Tak? Dulu-dulu mana ada buat begitu? Ada teknologi mengeluarkan mani haiwan? Ada? Tak ada. Tapi sekarang ada tuan. Dia tarik macam mana injection ke apa kan. Betul kena saring. Dalam konteks pernikahan pun sama juga. Ya? Baik. Jadi saya lihat buku tu agak bagus juga. Saya ingat nak baca buku tu lah kot. Ya? Nanti saya share lah ngaji buku berkenaan. Dia merangkumi 30 bab kesemuanya. Ambil daripada pendahuluan sampailah bab yang terakhir, itulah tentang kecacatan dalam perkahwinan. Ada 30 bab. Dia mula dengan mukaddimah, definisi pernikahan, anjuran pernikahan atau kepentingannya, kemudian pemilihan calon isteri atau suami, kemudian peminangan. Syok juga belajar peminangan tu. Ya, kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW, termasuk Nabi sendiri, meminang isteri-isterinya. Ya, jadi kita tengok sama dok cara kita buat. Ya tak? Kemudian belajar tentang mahar, mas kahwin. Ya. Apa betul-betul mas kahwin yang ada dalam syarak, dan kita cuba bandingkanlah dengan apa yang kita praktikan pada hari ini. Ya. Hari ni kalau mas kahwin lagi mahal, lagi bagus. Tapi Selangor dia bukan mas kahwin, dia hantaran. Ya. Betul tak? Tapi kalau Kelantan dia tak ada hantaran. Hantaran tu dia masuk dalam mas kahwin tu weh. Dia masuk dalam akad tu weh. Kalau RM5,000, RM5,000 lah. Kalau RM10,000, RM10,000 lah. Tak ada RM10,000 sekarang ni, RM15,000. Ya. Tapi dia masuk tu dalam akad tu. Hantaran-hantaran tak ada. Ada mas kahwin saja, tapi dimasukkan sekali. Macam kita di sini, kita asingkan hantaran tu, mas kahwin tu hak mana, hak majlis tetap lah. RM200 lah. Tapi hak hantaran tu yang banyak kan. Jadi kita melihatlah asasnya bagaimana ketetapan yang ada dalam syarak. Ya. Dan beza fiqh munakahat ni tuan-tuan, saya ingat pertengahan lah berbanding dengan ilmu-ilmu syarak yang lain. Kalau ibadat dia very fix. Di mana ibadat ni tuan-tuan, al-aslu fil ibadah at-tauqif awil man'u awil hazar ila ma dalil dalil ala masyru'iyyatiha. Asas-asas ibadat ni adalah terhenti, tertegah atau dilarang. Maka jika ada dalil yang mensyaratkannya, mana very fix. Ya? Kita tak boleh nak pandai-pandai buat ibadah sendiri, buat sembahyang sendiri, buat puasa sendiri, tak boleh. Dia very fix. Muamalah pula dia terbalik. Al-aslu fil muamalah al-ibahah ma lam yakun dalilun ala tahrimiha. Asas-asas muamalah, hartalah terutamanya, adalah harus, melainkan jika ada dalil yang melarangnya. Sebab itu dalam muamalat kita dah banyak tak guna pakai fatwa-fatwa, pendapat-pendapat, malah amalan-amalan yang sedia ada.
banyak dah kita tinggal tuan. Boleh ke? Boleh lah, pasal asas-asas muamalat tu harus. Sementara sebahagian besar daripada pendapat ulama terdahulu hanya berasal pada ijtihad. Hak Nabi bagi fundamental. Ya. Lebih pada tu kita ijtihad sendirilah. Ulama lah ya. Jadi kalau ibadat cari dalil yang mensyariatkan. Kalau muamalat cari dalil yang melarang. Kalau tak ada dalil melarang boleh ya tak? Walaupun ulama dulu tak benar, mungkin dalam konteks dulu berbeza. Contohnya kalau dulu-dulu apa-apa aktiviti muamalat kita lakukan semua mesti dilafazkan. Jual beli mesti lafaz, sewa mesti lafaz, kirat ataupun bagi modal seorang usahakan ambil hasil sebahagian daripadanya pelaburan lah kita panggil hari ni, mesti dilafazkan. Everything must be sebutlah mesti dilafazkan. Dan Quran hadis Nabi tak ada pun. Tapi pasal apa ulama dulu buat kesimpulan begitu? Apa-apa mesti lafaz. Pasal dia kata ar-ridha syai'un khafi fala budda min lafzin yadullu alaih. Macam Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Wasit, dia kata kerana semua urusan kita sama kita mesti based on willingness, redha meredai. Kalau Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Apa-apa urusan kita sama kita, dia mesti based on redha lah. Suka sama suka. Kalau ada unsur-unsur paksaan, tak boleh. Tak? Jadi kata Imam Ghazali, macam mana kita nak tahu redha? Sedangkan ia ada perkara yang tersembunyi. Redha kan duduklah hati. Kita tahu ke orang tu redha kita? Tak tahu. Kadang-kadang dia baik je dengan kita, tapi dia tak suka kita, boleh ada juga. Betul tak? Ada orang dia nampak macam tak suka kita, tapi dia redha kat kita. Pasal redha ni syai'un khafi, kata Al-Ghazali rahimahullah. Dia tersembunyi. Nobody knows. Tak ada orang tahu. Maka dalam hal ini mesti dilafazkan supaya terzahirlah keredaan dan persetujuan itu. Ya. Nampak? Dulu memang majoriti berkata begitulah. Melainkan ada hanya seorang dua saja yang kata tak perlu. Antaranya Al-Imam Ibn Suraish rahimahullah ta'ala. Dia ulama top juga mazhab Syafi'i. Tapi dengan sebab dia seorang dan beberapa individu yang lain yang kata tak perlu lafaz, maka dia jadi terpencil lah. Ada orang tak respect apa yang dia fatwakan. Maknanya tak sama dengan orang lain kan? Ya. Status quo berbeza. Orang kata A, dia kata B. Yalah, kalau 90 orang kata A, 10 orang kata B. Kalau 99 orang kata A, seorang kata B, takkan kita nak dengar seorang tu kot. Kita dengar ramai lah. Sebab itu dia difatwakan begitu. Dan mungkin dari sudut kesesuaian begitu pada zaman dulu. Tapi hari ni, kalau kita nak lafaz begitu, macam mana? Jual beli semua online. Betul tak? Pakai mesin. Everything on air. Susah. Jadi tak praktikal sama sekali. Ya. Sebab itu, kalau kita lihat ulama-ulama kontemporer, dia kata selain daripada lafaz, boleh saja asalkan berlaku persetujuan. Ya. Walaupun dengan isyarat. Walaupun dengan apa-apa tindakan. Ya. Walaupun sekadar beri dan terima. Aku bagi duit, mu bagi barang. Tak payah oyak gapo, tak apa. Dia kata okey lah tu. Kan? Kita beli apa-apa just on click je, klik. Klik tu dah kira akad dah tu. Akad ni bukan sekadar kita lafaz, jabat tangan, dulu-dulu iyalah, tapi sekarang nampak. Okey, jadi ibadat begitu sifatnya. Muamalat pula begitu keadaannya, kita nampak kan. Tapi munakahat dia di tengah-tengah tuan. Nak kata everything has been fixed, tak juga. Nak kata semua benda ni harus, tak juga. Dia macam tengah-tengah. Ada benda yang fix, memang tak boleh ubah. Tapi ada benda dia agak terbuka. Dia nampak duduk tengah-tengah lah, bermakna ibadat yang betul-betul fix dengan muamalat yang banyak terbuka dalam banyak hal. Munakahat ni dia tengah-tengah.
Ya. Dan ada sebahagian memang kita kena berhati-hatilah, walaupun sebahagian yang lain kita boleh saja berlapang dada. Cerita dia begitulah ya. Jadi dia bincang tentang peminangan macam mana, kemudian mahar, kemudian masuklah tentang syarat dan rukun pernikahan. Mungkin tuan-tuan dah tahu, tapi mungkin ada info baru, penerangan baru. Ya. Kemudian dia bincang bab tolak, cerai. Hari ni pun isu cerai masalah juga. Saya ada je orang WhatsApp, orang hantar messenger tanya pasal cerai isteri ya. Biasanya cerai SMS lah biasanya, cerai WhatsApp kan. Ataupun banyak juga jenis ta'liq. Yalah, dia nak pergi overseas 2 bulan. Lepas tu dia cakap kat isteri dia, aku tak wi mu tubik malam. Kalau mu tubik malam, jatuh taluk. Tu macam mana nak Ustaz? Nak tarik? Boleh tarik? Ada personal messenger saya. Tak apa cerita perbuatan dia, bukan nak cerita orangnya. Susah kan tuan? Macam mana nak buat? 2 bulan tak kasih isteri keluar malam. Habis tu kalau isteri dia ada kerja malam, emergency dah seumpamanya, tertaluk atau tidak? Ya. Kalau ikut tak boleh tarik kan tuan. Ta'liq seumpama itu tak boleh tarik lah. Macam mana buat? Ya. Majoriti berkata begitulah. Tapi adalah pendapat-pendapat tertentu yang kita boleh ambil manfaatnya insya-Allah taala. Jadi dia bincang pasal tolak. Tolak ni ada yang sorih, ada yang kinayah. Sorih ni makna guna perkataan tolak, cerai atau lepaskan. 3 perkataan ni kalau kita guna dia sorih. Very clear one. No tolerance. Aku cerai engkau, habis kan? Aku lepaskan engkau, habis kan? Aku talak engkau, habis. Ataupun engkau tercerai, engkau diceraikan, engkau tertalak, engkau ditalakkan, engkau dilepaskan, engkau terlepas, habis. Itu sorry. Ya. Majoriti ulama berpendapat begitu, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Cuma kalau Hanafi dia longgar sikit lah. Dia kata lafaz sorih ni hanya tolak sahaja. Aku ceraikan kau, ataupun aku tolakkan kau. Kalau lepaskan dia kata bukan cerai lah. Ya. Adalah argument dia. Tapi nak cerita begitu. Satu lagi dia panggil kinayah. Kinayah ni kiasan. Ya. Balik rumah makmu. Dia pun pergi report qadi. Ada kes. Kita pun ramai kawan-kawan kan yang dah bercerai, yang rujuk balik. Ya. Sekarang ni kalau cerai luar mahkamah tuan-tuan kena denda banyak juga. Member saya cerai luar mahkamah, kena denda. Tak bayar denda, barang tangkap, boleh ambil kat rumah. Ya. Balik rumah makmum dia pergi report qadi lah, buat mahkamah. Pergi report mahkamah kan. Suami saya ceraikan saya. Qadi pun panggil lah suami, tanya, awak cakap apa kat isteri? Saya cakap, balik lah. Awak cakap tu niat lagu mana? Niat suruh dia balik saja ke pasal marah dia, atau niat untuk dia balik terus cerai? Saya suruh balik saja rasa marah dia, saya tak ada niat cerai pun. Tak ada cerai. Pasal kinayah. Ya tak? Kinayah ni maksud kiasan. Kita kias dengan perkataan, boleh jadi cerai, boleh jadi tak cerai. Ya. Macam Nabi lah. Seumpama diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan sebahagian kitab Sunan. Nabi kahwin dengan seorang wanita nama dia Ibnatul Jaun. Ya. Bapak dia nama Jaun kot. Ibnah tu mana anak perempuan. Al-Jaun, Ibnatul Jaun. Ya. Bila Nabi mendekatinya pada malam itu, dia kata a'udzubillahi minka. Aku berlindung dengan Allah daripadamu. Dia tak suka ke Nabi. Ya. Maka Nabi berkata kepadanya, laqad uti bi'azimin. Kamu telah minta perlindungan daripada Allah dengan benda yang besar. Maksudnya, pasal apa mu minta perlindungan dengan Allah? Ni suamimu ni. Maka Nabi berkata kepadanya, ilhaqi bi ahli. Balik kepada keluargamu. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi menceraikannya. Sebab itu, perkataan balik kepada keluargamu, dia boleh jadi cerai. Dia juga boleh jadi bukan cerai. Ya. Tengok kepada niat si suami lah.
Jadi Nabi kata ilhaqi bi ahli, balik rumahmu. Nabi menceraikannya. Tapi ada sahabat Nabi di mana Nabi memerintahkan supaya isteri dia balik rumah keluarga dia. Ya. Siapa nama sahabat Nabi tu? Ka'ab bin Malik tak silap saya. Kemudian dia tanya Nabi, ni nak suruh aku cerai isteri ke, nak suruh dia balik saja? Nabi kata bagi dia balik dulu sehingga Allah Ta'ala memberi keputusan dalam hal kamu. Sebenarnya dia dengan Nabi ada masalah sikit. Jadi sementara nak selesaikan masalah tu, Nabi suruh isteri dia balik rumah keluarga dia. Jadi itu disebut sebagai kinayah. Dengan perkataan-perkataan yang lain lah. Balik rumahmu. Ya. Keluar kau daripada rumah ni. Ribut qadi. Suami saya ceraikan saya. Macam-macam orang tuan. Suami dia suruh dia keluar, tak sebenarnya cerai. Dia ingat kalau suami duk cakap begitu kan. Ya. Kira cerai lah tu. Belum tentu. Kau dia akan tanya, awak cakap kat isteri tu suruh dia keluar tu, cerai ke? Dok, saya memang suruh dia cerai, perangai uduh sangat. Tak apa lah kan. Ya. Ataupun dengan lapan-lapan yang lain lah. Ya. Kau bukan isteriku lagi. Kinayah kau sore. Lasti bi imraati. Kamu bukan isteriku atau perempuanku lagi. Nak kira sore kau, nak kira kinayah. Ulama khilaf, sebab kata sore tu. Sore. Kerana dia telah menafikan pernikahan kedua-duanya. Dan sebab kata kinayah. Ya. Bukan sore dia kata. Sebab sore ni hanya cerai, talak dan lepaskan. Lain pada tu dikira sebagai kinayah. Bukan isteri aku lagi. Boleh bermaksud, boleh jadi bermaksud. Bukan isteri aku lagi, hak baik dengan aku. Mula ni tak baik. Boleh dia juga. Atas niat dia lah. Ya. Alah, macam orang kata dulu timbul juga kan. Ada ustaz tu kata, siapa-siapa yang mengaku bujang, tertalaklah isteri. Betul tak? Tak dengar dulu. Ini cerita lama dah 10 tahun lepas. Adalah seorang ustaz selebriti yang very famous juga kan. Jadi viral juga sekejap. Dia kata siapa-siapa yang mengaku bujang, isteri telah tercerai. Betul begitu? Tak. Ya. Kalau sore, tidak sama sekali. Boleh jadi kinayah. Boleh jadi kinayah. Ya. Kena tanya dia. Dia kata begitu, mana dia betul-betul kata dia tak ada bini ke, ataupun dia bujang 3 ke, bujang 2 ke, kena tanya dia. Tak semudah tu. Jangan cepat nak kata cerai tuan. Sebab itu, kalau kita ikut sebagai ulama lah macam Imam Ibn Taymiyah, dia dalam bab ni dia very open lah. Ya. Di mana kita tak boleh sewenang-wenangnya memutuskan suatu pernikahan itu melainkan betul-betul solid, betul-betul soreh. Kalau tak berapa soreh ke tak soreh, dia masuk kinayah lah. Mesti kembali kepada niat. Ya. Hatta betapa beliau nak menjaga hubungan perkahwinan ni, dia kata kalau kita taklik sekalipun, ya, masih kena tanya suami, dia taklik ke atau dia sekadar mencabarnya sahaja. Mutubik rumah ni jatuh talak satu, kena tanya untuk lelaki tu, betul-betul dia nak taklik supaya jatuh talak ataupun dia mencabar isteri sahaja. Dia nak bagi peringatan sahaja supaya dia tak keluar. Tapi nak kata jatuh talak belum tentu lagi. Kalau dia kata aku memang niat nak taklik isteriku supaya terjatuh talaknya, baru jatuh kalau dia keluarlah. Tapi kalau dia kata aku sekadar memberi peringatan saja kepada isteriku, mau'izah kepadanya, warning, maka dia kata tidak jatuh talak. Macam menceraikan isteri dengan 3 kali talak dalam satu majlis kan. Aku ceramu tolak 3. Ya, dasar Muslim dinyatakan bahawa zaman Nabi talak 3 dalam satu majlis, 1 je. Begitu juga pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan begitu juga pada zaman Umar di awal pemerintahannya. Ya. Tiba-tiba orang banyak menceraikan isterinya. Umar berkata, manusia hari ini cepat melakukan perkara yang dia boleh beransur-ansur padanya. Ya. Maka Umar pun buat fatwa yang baru, talak 3, jatuh 3. Jadi berterusanlah fatwa itu sehingga selepas daripada itu, dan para fuqaha mengambil pendapat itu.
Tapi kalau ikut hak asas ataupun hak asal, memang 3 jatuh 1. Umar tu dibuat di atas kemaslahatan. Ya. Macam kita kata azan 2 kali Jumaat lah. Zaman Nabi azan sekali aja. Khatib naik atas membar, azan. Betul tak? Abu Bakar pun sama juga. Khatib naik atas membar, azan. Umar sama juga. Khatib naik atas membar, azan. Mana ada azan 2 kali? Mari zaman Osman, letak jadi pokok ni. Time khutbah ni duduk sibuk. Pasar, nama dia Pasar Zawra. Jadi apa inisiatif Osman bin Affan? Dia azan 2 kali. Bila masuk waktu, dia azan di pasar. Bila khatib naik atas mimbar, dia azan lagi sekali. Jadi permulaan azan 2 kali pada zaman Sayyidina Osman. Dan diamalkanlah sampai ke hari ni. Habis tu kalau kita nak azan sekali, salah ke? Tak salah sama sekali. Ya? Azan 2 kali, harus. Sama dalam bab ni. Kalau kita ambil yang itu, mana itu amalan Rasulullah, amalan Abu Bakar. Ya? Sama juga zaman Nabi, orang minum arak rotan 40. Zaman Abu Bakar rotan 40. Zaman Umar rotan 40. At first stage. After that dia rotan berapa? 80 fiqh jinayat. Saya ada ajar fiqh jinayat juga surau-surau lain kan. Ya. Di universiti pun saya ajar fiqh jinayat, fiqh munakahat, fiqh muamalat, fiqh ibadat. Ha? Pasal apa 80? Pasal orang banyak minum arak. Jadi dia tambah jadi 80. Oh, kita kata Umar ni tambah hukum Tuhan ni. Betul tak? Dalam Quran tak adalah. Tapi dalam hadis-hadis Nabi, memang Nabi suruh rotan 40 kali dan Nabi melakukannya. Jadi kita kata macam dia lawan sunnah Rasulullah lah. Atau hukum Allah lah. Tak. Kata ulama kita, 40 tu hak Allah Ta'ala. Syarak punya. 40 lagi ijtihad daripada Umar. Kerana selaku ulil amri, dia boleh tambah di atas kemaslahatan tertentu. Tapi bila mari zaman Ali bin Abi Talib, apa Ali buat? Apa Ali buat? Ali back to 40. Dan dia berkata seumpama dia buatkan sunat Abi Daud. Ya. Daraba Rasulullah arba'in. Wa daraba Abu Bakar arba'in. Wa daraba Umaru samanin. Kullun sunnah wa hadha ahabu ilayya. Dia kata Nabi rotan 40 kali. Abu Bakar rotan 40 kali. Umar rotan 80 kali. Semua adalah sunnah. Tapi yang aku suka yang ini. Yang ni yang 40. Dia back to 40. Ya. Maksud di atas kemaslahatan tertentu dia buat begitu. Ya. Jadi samalah juga yang tadi. Boleh saja. Ya tak? Ya. Kembali kepada ulil amri dan ahli-ahli fatwa mereka. Melihat kepada kemaslahatan masing-masing. Ya. Itu hak confirm adalah syarat tuan. Kau nak kira yang kita amalkan ni sebahagiannya tak ada dalam syarat pun. Contoh saya bagi harta sepencarian. Ada dalam syarat? Ada? Mana ada? Dalam buku fiqh dulu, sekarang, hatta istilah dalam bahasa Arab, dalam fiqh bahkan, harta sepencerian. Saya selaku belajar fiqh pun saya tak tahu. Pasti tidak ada. Yang ada di negara kita sahaja. Saya tak tahu kalau ada negara-negara lain yang merujuk kepada harta sepencerian. Tapi Malaysia memang ada. Dan kalau kita baca kat internet tuan-tuan boleh baca kan. Tekan je harta sepencerian, dia adalah maklumat dia tu. Under enactment negeri lah. Di mana negeri-negeri memang menenactmentkan lah under mahkamah syariah kita harta sepencerian. Dan dinyatakan di situ dia tidak ada dah hukum hakam syarak yang asal. Ia adalah hukum yang baru yang berdasarkan kepada uruf negara kita. Dan kalau kita lihat asal tu daripada adat pepatih. Adat pepatih tuan. Ya. Sebab tu dulu ada isu juga. Seorang tok hakim syar'i lah. Dia ada juga buat satu posting ataupun jurnal, saya tak tahu lah, tapi dia ada tulisan dia tu, orang share kat Facebook, orang share dekat saya guru Muamalat pun ada share juga, di mana saya tak ingat nama Tok Hakim tu, dia mempertikaikan lah. Kerana patut-patut isteri atau suami dapat banyak ni daripada faraid, tiba-tiba dia boleh dapat lebih dengan
hukum uruf yang kita lakukan. Adakah uruf boleh mengatasi, overcross atau overrule faraid yang telah ada ketetapannya dalam syarak? It is a big issue sebenarnya. Kalau benda ni dibongkar, dia jadi satu isu yang besar. Tapi disebabkan ia telah dienamakan, dah jadi undang-undang, dan benda tu dah berjalan lama, maka ia telah menjadi hukum yang telah diguna pakai, dan tak ada siapa yang boleh mempertikaikannya. Saya ingat kalau pertikai pun tak menang juga, ya tak? Cuma kita nak bincang dari sudut keilmuan, dari sudut ilmu lah, boleh lah. Cuma kalau nak jadikan benda tu, itu benda baru, ya tak? Ya? Jadi suami mati isteri boleh claim harta sepencarian. Begitu juga isteri mati suami boleh claim harta sepencarian. Melalui proses mahkamah lah, kena buat file, report, buat tuntutan, ikut proses dia. Boleh dapat. Mereka benda tu baru dan tidak ada. Tapi kenapa boleh? Pasal, ialah hukum syarak ni kan, kadang-kadang dalam banyak hal pun dia tak adalah fix. Mungkin ada keterbukaan sikit sebanyak. Sementara dalam bab harta kan, ada isu dia bab tu je lah, faraid ni. Patut contoh suami dapat 1/8 atau isteri kan, tiba-tiba dia boleh dapat lebih. Dia seolah-olah mengurangi faraid waris-waris yang lain. Tapi nak buat macam mana, benda tu telah diundang-undangkan, jadi kita pun tak boleh cakap lebih-lebih. Dan saya personally pun memang saya menggalakkan orang yang kematian suami atau isteri nak dapat lebih daripada harta pasangan kita, filekan harta sepencarian. Saya sokong juga. Dan sebenarnya ini banyak wanita tak tahu. Bukan hanya kematian, poligami pun sama juga. Oh, suami kita nikah lain, oh tutup harta sepencarian, dapat duit. Mana tahu boleh menampung kehidupannya, ya tak? Kerana bila berpoligami, kita tahu pada masa akan datang kok suami patut bagi kita certain amount sudah dikurangkan. Boleh jadi kita tahu suami kita ni mampu, kita minta lah harta sepencarian atau tuntut, boleh. Ya. Adalah kebaikan-kebaikannya juga, ya. Tapi benda tu tak ada. Jadi kalau benda tak ada pun kita boleh angkat, diamalkan dan menjadi satu praktis yang maklumlah di kalangan masyarakat kita, apakah lagi benda yang sedia ada. Ya. Nak cerita gitulah. Baik. InsyaAllah. Jadi nanti kita akan bincanglah dalam fiqh kekeluargaan dan pernikahan ni, apa-apa perkara yang bersifat kontemporer yang boleh kita ambil manfaatnya. Kita tak kisah tuan negeri mana, negara mana yang mengeluarkan pendapat-pendapat tertentu, as long as ia bersesuaian, praktikal, relevan dan selarilah dengan nilai-nilai agama, of course lah, dalil-dalil dan nanas yang ada, maka kita kata itu boleh diamalkan, ya. Tak ada masalah sama sekali. Okey, kemudian tolak kan, tolak ni ada soreh, ada kinayah, ada sunnah, ada bid'ah. Oh, ingat ibadat je ada bid'ah, ada sunnah. Cerai pun ada juga. Tuan-tuan tak boleh ceraikan isteri dalam keadaan dia haid, ataupun dia suci tetapi tuan-tuan telah menyetubuhinya, ya. Maka ia dipanggil sebagai tolak bid'ah dan ia adalah haram. Isteri kita habis haid, kita pun bersama dia, after that kita cerai dia, haram. Itu disebut sebagai tolak bid'ah, tolak yang dilarang oleh syarak. Tolak haram lah kita panggil. Hukum tolak ni harus, tapi dengan sebab kita tolak pada waktu itu, dia jadi haram. Of course lah kalau kita tolak dia semasa dia haid, lebih-lebih lagi lah dilarang oleh syarak. Ni banyak orang buat, ya. Ialah cerai ni kita bukan boleh plan. Boleh plan ke nak cerai, marah kan, oi bini aku haid esok aku cerai dia. Tak adanya, mesti time tu juga kau bagi punya, betul tak? Sebab tu kes perceraian di luar mahkamah ni banyak, ya. Dan sahabat Nabi Ibnu Umar, dia menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Apa kata Nabi? Balik rujuk isterimu, tunggu dia suci nanti 3 kali suci lah, baru kamu ceraikan dia jika kamu mahu menceraikannya, ya. Cerita dia cerai isteri dia tengah haid. Jadi bapa dia Umar pergi beritahu Nabi, maka Nabi berkata kepadanya, balik kepada isteri, ya. Irji'i ilaiha hatta tathur summa tahid summa tathur summa insya'a talaqa ba'du wa insya'a amsaka. Nabi kata berujuk balik dia, tunggu haid suci, tunggu suci, haid suci. After that
Jangan setubuh dulu. Kalau nak cerai, ceraikan. Kalau tak nak cerai, kamu peganglah ia. Ya. Jadi tak bolehlah pada waktu itu. Sementara dia akan memanjangkan tempoh tempoh iddah. Sebab itu lepas talak tuan-tuan, dia ada iddah, ya. Ada bab iddah. Di mana memang iddah ni dijelaskan oleh Allah Taala dalam Quran lah. Ya. Perempuan kalau dia diceraikan tu ada iddah yang 3 bulan, ya. Itu yang tak ada haid. Dah putus haid dah. 3 bulan. Juga kalau dia memang tak ada haid dah, budak-budak kan, dia belum balik. Pasal perempuan belum balik memang boleh kahwin. Wali dia boleh menikahkan. Walaupun dia tak ada haid lagi. Tapi kalau dia diceraikan, dia 3 bulan macam orang putus haid. Salah satu ashur yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang 3 bulan 10 hari itu perceraian biasalah. Ya. Kata tu, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Bukan 3 bulan 10 hari, sorry. 3 kali suci atau 3 kali haid, itu perceraian biasa. Ada 4 bulan 10 hari, itu kalau kematian suami. Dan macam-macam lagi lah ada. Ada sebulan. Tahu sebulan? Ataupun 1 kali suci saja. Apa dia? Khulu'. Tahu khulu'? Khulu' ni kita cerai isteri dengan memberikan pampasan kepadanya. Ya. Ada orang dia zalim isteri dia. Maka abang dia berkata kepadanya, kau ceraikan isterimu, aku bagi kau duit. Pampasan lah tu. Dia panggil khulu'. Bayar, kemudian isteri menceraikan. Atau dia offer sendiri kat bini dia. Kau bagi aku 10,000, aku ceraikan kau. Itu khulu'. Ya. Haruslah hadis syarak. Bila dia bagi saja duit, jatuh talak. Dan iddahnya hanya 1 kali suci saja. 1 kali saja. Tak perlu 3 bulan atau 3 kali suci. Of course lah tak perlu 4 bulan 10 hari. Nampak? Dia lain-lain tu, iddah tu. Baik. Dan ada juga kes tuan-tuan, orang yang kehilangan suami bertahun-tahun. Macam mana nak buat? Ya. Kalau ikut mazhab Syafi'i tuan-tuan, agak berat lah. Mazhab Syafi'i, kalau orang kehilangan suami, dia mesti tunggu sampai betul-betul sah suaminya itu mati. Selagi suami dia tak sah mati, dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Macam mana nak buat? Payah tuan. Jadi duduklah seorang perempuan tu sampai bila-bila. Ya? Tapi hari ni fatwa yang diguna pakai, termasuk dalam konteks negara kita juga, ialah hakim boleh saja memberi keputusan. Walaupun tak sabit lagi dia ni hidup ke mati, tapi kalau hakim kata cerai atau fasah, boleh. Ialah perempuan sampai bila dia nak bersendirian, dia pun nak ada pasangan juga, ya. Ya. Itu bukan mazhab Syafi'i itu. Ya. Baik. Ada juga fatwa kena tunggu selama 4 tahun. Kerana katanya hamil yang paling lama ialah 4 tahun. Takut-takut dia mengandung masa tu kan. Tunggu 4 tahun. Itu ada ulama yang berpendapat begitu kerana merujuk kepada peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab orang hilang isteri, Nasional Abi Daud. Hilang suami. Isteri mengadu kat dia pasal pemerintah kan. Ulil Amri. Tunggu 4 tahun dia kata. Betul. Cukup 4 tahun. Okey, Umar pasahkan dia. Habis. Dia pun cerai. Dia pun kahwin dengan orang lain. Tiba-tiba suami dia balik. Ya. Jadi Umar bagi offer kat suami dia. Mu pilih salah satu antara dua. Sama ada kau nak balik pada suamimu, pada isterimu, ataupun kau nak isteri lain. Kalau nak isteri lain, aku cari. Ya. Tapi kalau dia nak isteri dia balik, boleh. Boleh. Ya. Tapi dia kena istibrak dululah. Dia kena iddah dulu sekurang-kurang 1 bulan. Baru dia boleh balik kepada isterinya yang dia tinggalkan. Tanpa akad nikah yang baru. Special bab ni ya. Dia nikah orang lain tu. Member tu cerai dia, tinggal sebulan after iddah, dia terus balik kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru. Kerana isteri tu masih isteri dia. Akad nikah baru buat apa? Ya. InsyaAllah ta'ala. Kemudian adalah bab-bab yang lain macam bab zihar, ya, zihar, li'an, ya, sumpah lanak antara suami isteri bila dia menuduh dengan zina ya. Kemudian adalah beberapa bab-bab yang terdahulu yang ke belakang tu, ada 30 sekurang-kurangnya.
Mungkinlah saya akan baca poin-poin tertentu. Pun saya tak baca one by one lah, pasal dia banyak tuan sebab tu. InsyaAllah ta'ala. Ada nak tanya apa-apa tak? 45 minit boleh berhenti ya. Ada nak tanya apa? Ada soalan? Saya nak kata, dalam Islam ada bina putra. Okey, saya tertinggal tadi. Okey, lepas daripada syarat nikah dan rukun nikah, sebelum tolak tu dia ada bab yang disebut sebagai al-ankihatul muharramah. Pernikahan yang dilarang. Dia ada beberapa pernikahan yang dilarang. Pertama ialah nikah syirar, nikah syirar. Yang kedua ialah nikahul mut'ah, nikah mut'ah. Yang ketiga ialah nikah tahlil, nikah tahlil. Nikah tahlil itu dia panggil nikah Cina buta. Di mana bila sesuatu itu menceraikan isterinya, talak 3, sama ada secara sekaligus ataupun secara berasingan. Janji talak tu dah habis, maka dia tidak boleh lagi berkahwin dengan isterinya atau kembali kepada isterinya. Tak ada rujuk, tak ada. Melainkan dia mesti, yang isterinya, kahwin dengan suami yang lain. Dan memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mana dia kena kahwin dengan orang lain dulu, kemudian after dia bersama, bersetubuh, baru dia boleh balik kepada suami yang ini. Setelah dia diceraikan lah. Kalau nak kahwin tu tak boleh. Ataupun dia kahwin tapi dia tak setubuh. Kahwin-kahwin dia terus cerai, dia tak setubuh, tak boleh. Kerana Nabi kata lah, hadis Aisyah tu dalam Bukhari, Nabi kata hatta tazuqi usailatahu wa yazuq usailatak. Mu kena setubuh dengan suamimu sebagaimana suamimu kena setubuh dengan isterimu. Maknanya dia kena hak tu lah. Ya. Okey, kita upuh orang, kahwin dengan isteri kita, betul tak? Dia kahwin dengan isteri kita, after a while dia ceraikan. Kalau dia tidak bersetubuh, tidak sah. Dia kena setubuh dulu. Lepas dia setubuh, dia ceraikan isteri, baru dia boleh kahwin dengan kita. Ya. Apa kita bayar dia tu? Kita bayar dia tu berdosa dan tidak sah menurut sebahagian para ulama, kerana kita upuh dia. Dia tertaluk kepada nikah tahlil tadilah. Dia kena genuine. Kalau kita upuh dia, hatta kata sebahagian para ulama, kalau kita suruh, tak upuh pun suruh, tak boleh. Ataupun dia sendiri nak bantu sahabat dia, atau nak bantu abang dia, nak bantu adik pun tak boleh. Dia kena very very genuine. Pernikahan yang genuine, setubuh genuine, baru sah. Kalau tak genuine, seperti diupuh, disuruh, ataupun dia sukarela nak bantu orang tu untuk balik kepada isteri, maka tidak sah. Tahu saya itu majoriti ulama lah. Ya. Cuma yang kata sah ni ialah Abu Hanifah saja. Dia kata sah. Cuma berdosa. Mazhab Syafi'i tak sah tu. Bayar, suruh, atau kalau kita nak bantu pun tak boleh. Dia mesti genuine. Hanafi dia kata sah tapi berdosa. Kalau ada hal seumpama itu dia panggil nikah tahlil. Dan Nabi SAW bersabda, la'anallah al-muhallil wal muhallil lahu. Allah Ta'ala melaknat orang yang mencina buta dan orang yang disuruh cina buta. Tak boleh lah cerita. Kita terjemahlah cina buta, tapi dalam Arab dia panggil tahlil, nikah tahlil. InsyaAllah Ta'ala boleh. Ada soalan lagi? Tak ada? Cukup tu. Ada tanya boleh? Jumlah talak stagger ke kena boleh sekali? Talak macam saya cakap tadi lah. Talak ni sebaik-baiknya kita talak one by one lah. Aku cerai kau, talak satu. Ya. Rujuk balik, talak lagi satu. Rujuk balik, talak lagi satu. Dia stages lah. Itu tidak haram sama sekali. Tapi kalau kita talak, aku cerai kau, talak 3 at the same occasion, satu majlis, 3 selalu. Itu disebut sebagai talak bid'ah. Talak bid'ah ni menceraikan isteri ketika haid, menceraikan isteri dalam keadaan suci setelah kita menyetubuhinya, dan juga menceraikan talak 3 dalam satu majlis. Dia panggil talak bid'ah. Bid'ah ni bukan ibadat saja, talak pun termasuk. Jadi haramlah cerita dia, tak boleh kita talak 3 sekaligus. Ya. Tapi sah ke tidak? Majoriti kata talak berlaku. Sepakat ulama talak berlaku. Cuma depa khilaf. Jatuh 3 kau, jatuh sah je. Majoriti kata jatuh 3. Cuma segelintir kata jatuh 1. Macam hadis Ibn Abbas tu kan. Zaman Nabi jatuh 1, zaman Abu Bakar jatuh 1, zaman Umar
peringkat awal jatuh satu, tapi dah banyak orang ceraikan isteri dia sekaligus begitu, dia jadikan talak 3 sekaligus, jatuh 3. Dan hari ni diguna pakai itulah hatta di negara kita pun. Pelih je. Beza. Talak 3 sekaligus jatuh sah je. Kalau dua, Dua pun jatuh sah juga. Tapi majoriti jatuh ikut apa yang kita niatkan. Kerana katanya talak ni adalah milik suami. Ya. Jadi kalau dia talak 1 jatuh 1, talak 2 jatuh 2, talak 3 jatuh 3. Pasal talak tu hak dia lah. Kalau dia talak 1000 jatuh 3. Dia jatuh hak maksimum tu. Jadi nak kena berhati-hatilah. Ada orang talak 3 tu isteri dia. Aku talak 3. Alamak, nak balik macam mana ni? Pergi boleh. Masuk mahkamah sana. Katanya begitulah, tak tahulah kan. Boleh ke tidak? Tapi mungkin ada orang akan lari pergi sana. Sebab sana fatwa boleh. Dia ikut fatwa Ibn Taymiyah. Berdasar pada hadis Ibn Abbas itulah yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dan dia valid sebenarnya. Terpulanglah kan. AJK fatwa dia bincang macam tu lah. Ya. Nampak? Boleh ya? InsyaAllah ta'ala setakat itu dulu untuk malam ni. Aku Lukul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share lah buku tu. Dan kita berjumpa pada bulan harapan ya.